Okay pelajar, apa khabar? Okay, hari ini kita sambung lagi kelas pendidikan moral. Kelas pendidikan moral kita, pendidikan moral tingkatan 5. Kita telah pun belajar unit 1 dan kita sambung balik unit 2 yang kita telah belajar pada kelas yang sebelum ini. Okay. Jadi kita sambung, sebelum itu kita nak tengok apakah nilai yang perlu kita terapkan untuk tajuk individu global, ukur nama di mata dunia, jati diri berpisah tiada. Okey, nilai yang kita nak terapkan ialah kepercayaan kepada Tuhan, hemah tinggi, harga diri, toleransi dan patriotisme. Ya. Okey, sebelum tu saya nak kamu faham apakah ini maksudkan dengan global, ya. Global ialah gabungan daripada perkataan global dan lokal. Okay, global bermaksud sejagat, luas. Lokal bermaksud setempat. Jadi untuk menjadi seorang individu global, kita hendaklah mampu bersaing pada peringkat global tetapi berakar umbi atau berpegang kepada jati diri lokal, tempatan, jati diri kita, budaya kita, asal usul kita, ya. Okey, kita sambung pada pelajaran seterusnya. Okey, sebelum ni kita telah pun didedahkan, cikgu telah dedahkan kamu dengan ciri individu global dan sikap individu global, ya. Jadi kenapa pentingnya kita nak menjadi seorang individu global? Kita tengok ada 4 sebab. Yang pertama, membentuk diri yang kreatif dan inovatif, meningkatkan imej negara di pesada dunia, menghadapi cabaran global, melestarikan pembangunan negara dan modal insan. Okey, kita tengok satu-satu, ya. Membentuk individu yang kreatif dan inovatif. Kreatif. Kreatif nak buat sesuatu, inovatif, boleh mencipta, kan? Jadi kita dapat melahirkan individu yang mempunyai sikap dan pemikiran berkualiti tinggi. Maksudnya bila kita bekerja, bila kita membuat keputusan, semuanya itu bersikap berkualiti tinggi. Ya, kemudian berilmu dan berkemahiran dalam membuat keputusan. Apa saja kita buat keputusan tu, kita dah tahu baik buruknya. Apakah kesan 10 tahun akan datang? Apakah kesannya pada dunia, pada negara kita, pada dunia, pada masyarakat dan seterusnya. Ya. Okey, kemudian meningkatkan imej negara di pesada dunia. Jadi kita mampu bersaing dengan dunia luar. Apa saja dunia luar buat, kita juga boleh buat. Ya. Jadi kita tidak rasa terkebelakang. Kemudian mencapai prestasi cemerlang. Kita cemerlang, mungkin cemerlang di dalam sukan, cemerlang dalam penciptaan, cemerlang dalam akademik. Ya. Contoh, ramai pelajar-pelajar kita apabila pergi ke luar negara, mereka berjaya meningkatkan nama negara, menjadi best student di universiti terkenal. Okey, ya. Kemudian baru menjadi, bila bekerja di luar negara, bekerja dengan bersungguh-sungguh. Kemudian mencari ilmu, kemudian kita boleh mencipta, kita punya inovasi apabila kita pulang ke negara kita dan seterusnya. Bila kita ini akan dapat meningkatkan imej negara di pesada dunia bila kita mampu bersaing dengan dunia luar. Okey. Kemudian melestarikan pembangunan negara dan modal insan. Kita dapat memberi sumbangan yang progresif dalam pembangunan negara kita. Kita berfikir dua kotak dari segi ilmu, tindakan, disiplin dan wawasan. Banyak tindakan di luar kotak kita. Contohnya bila kita menjadi pelajar, bagaimana cara kita belajar. Belajar bukan hanya belajar melalui buku sahaja. Kita boleh cari melalui pengalaman, melalui pertanyaan. Kemudian bila kita bekerja, kita menyelesaikan masalah di tempat kerja kita dengan cara di luar kotak yang kadang-kadang kita tak tahu, kita tak sangka. Ya, benda-benda tu orang lain tak sangka tindakan kita tu. Itu yang kita nak, kan? Kemudian kita nak tahu dari bila dah capai tadi, kita dah menjadi individu global, ni membentuk diri kita ni jadi seorang yang amat diperlukan dalam dunia ini. Individu yang tidak bersikap global
akan menghadapi kesan dan cabaran dalam perkembangannya, ya. Akan menghadapi kesan dalam pembangunan, akan menghadapi perkembangan diri dia dan sebagainya, ya. Jadi kita tengok apa dia kesannya, ya. Sekiranya individu ini tidak bersikap secara global. Ingat global ni dia gabung global dengan lokal. Okey, kalau dia hanya global aja, global aja, jadi dia mudah terpengaruh dengan budaya luar. Tetapi kalau kita ada sikap global, jati diri kita tu ada, jadi kita tidak mudah terpengaruh dengan budaya luar. Transformasi kemajuan negara terjejas. Tidak mungkin kita ni terlalu lokal, kita tak mahu ikut global. Jadi kita nak majukan negara kita akan terjejas lah. Jadi bila kita ada lokal, sikap global dan sikap lokal ini pada diri kita, maka transformasi dapat diteruskan. Tetapi kalau kita tak ada, kita tidak bersikap lokal ni, transformasi kemajuan negara terjejas lah. Kita tak dapat, mungkin tak dapat ubah apa yang kerajaan rancang. Contohnya sekarang yang terkini, ya, vaksin. Kemudian ada setengah yang berpandangan sempit, terpengaruh dengan berita-berita palsu, menyebabkan ramai yang tidak mahu mengambil vaksin COVID-19. Jadi apa akan jadi nanti? Jadi bila ramai yang tak mahu ambil vaksin, apa akan jadi? Okey. Jadi penyakit tidak boleh dihapuskan ataupun disekat. Penyebaran penyakit masih berlaku. Jadi apa jadi pada negara kita? Ekonomi akan terjejas, banyak terpaksa BKP lama. Sekarang pun kita dah rasa lamanya sangat kita BKP, ya. Kemudian kepakaran dan kemahiran terhad dalam bidang yang diceburi. Okey, bila kita tak sebut tidak bersifat lokal, kita terlalu tak nak berkembang lah, ya. Jadi banyak benda yang kita ceburi itu terhad. Jadi kita tak dapat nak bina satu benda-benda yang baru dan sebagainya. Okay. Kesan sekiranya individu tidak bersikap lokal, kesukaran bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar. Kita susah nak bersaing. Kita tak tahu nak bagi pendapat, kita takut nak bagi pendapat, kan. Hilang nilai etika dan jati diri dalam mengejar globalisasi. Ini kalau kita hanya terlalu global, tak ada sikit lokal jati diri kita tu. Mungkin kita akan terpengaruh dengan benda-benda yang negatif sebab nak mengejar globalisasi ni, kan. Jadi susahlah juga. Jadi kalau kita ada sayangkan negara, sayangkan keluarga, kita tadi tengok nilai-nilai yang kita nak terap tadi, kan. Jadi bila nilai tu ada, kita ada jati diri, patriotisme, kan. Okay. Kemudian kurang kemampuan untuk menghadapi masalah secara holistik. Bila ada masalah, kita takut, kita tak berani nak menyelesaikannya sebab kita tidak berfikir di luar kotak. Kalau kita berfikir di luar kotak, kita seorang yang lokal, ada fikir jati diri kita dan sebagainya, kita dah fikir yang depan ke belakang, kiri kanan masalahnya, jadi kita boleh menghadapi dan menyelesaikan masalah ni secara holistik. Kemudian kesukaran menerima kebagaian sosial budaya. Itu maksudnya mungkin dia bersikap tak bersikap lokal ni, maksudnya ni global saja atau lokal saja. Kalau dia global saja, dia cepat terpengaruh dengan budaya-budaya barat. Tetapi kalau dia lokal saja, dia hanya menerima budaya dia je, dia tak mahu menerima budaya lain. Tapi kalau kita ni seorang yang lokal, kita dapat menerima kepelbagaian sosial budaya ini. Okay. Jadi harap kamu semua faham apakah dia maksudnya kesan individu yang tidak bersikap global dan kepentingan menjadi individu lokal ni, ya. Lokal, cikgu pun sila asyik lokal dengan global. Kena beza sebab itu lokal, global. Lokal semualah seorang yang berfikir global dan lokal. Ya. Okey. Kita tengok sikit aktiviti.
Okey, tengok gambar ni. Ini adalah makanan-makanan yang luar negara yang dah sangat diminati oleh rakyat Malaysia. Okey, kamu suka semua ni? Ada yang pernah makan churros, bibimbap. Cikgu pun tak pernah makan dia ni. Tapi pizza, sushi, churros ni memang cikgu selalu makan lah. Kalau yang ini cikgu tak pasti macam mana makanan dia ya. Mungkin dah pernah makan tapi namanya cikgu tak pernah jumpa lah. Okey. Okey, jadi makanan ini macam sushi, dia dah menjadi macam kalau kamu pergi ke Seri Iskandar sekarang, ada orang jual sushi RM1 satu. Jadi berebut orang kan, 4.5 dia buka habis, cepat habis. Begitu dia pizza, kita ada jual pizza yang telah diubah suai, kadang-kadang kita ada pizza yang memang daripada Pizza Hut dan sebagainya. Okey, kita tengok sini aktiviti ni ya. Jadi kamu boleh buka buku teks, muka surat 25, jadi kamu rujuklah aktiviti ini ya. Okay, senaraikan makanan Malaysia yang diminati di luar negara. Kongsikan maklumat tersebut bersama dengan rakan-rakan anda. Okay, cikgu bagi satu contoh je. Makanan yang diminati, yang disukai ramai, yang kita rasa dekat Malaysia ni saja ada ialah nasi lemak. Itu adalah makanan original rakyat Malaysia. Tapi kami tengok sekarang ni nasi lemak juga adalah telah diubah suat dan dijadi makanan macam KFC buat, McDonald buat sebab dia duduk dekat Malaysia tu dia. KFC, McDonald ni dia bersikap lokal walaupun dia sebuah syarikat daripada global dunia kan, tapi mereka mampu menyesuaikan diri untuk pasaran dia punya bisnes dengan menyesuaikan budaya rakyat Malaysia. Jadi dia cipta makanan, dia ubah suai ayam tu dia jadi macam hidangan nasi lemak kan. Okey, sebagai individu lokal anda dikendaki mempromosisi makanan Malaysia yang terkenal di pasar dunia secara berkumpulan. Okey, cipta resipi inovasi makanan yang sedia ada di negara kita untuk disesuaikan dengan negara luar. Okey, biasanya kita boleh makanan-makanan kita ni kita juga boleh ubah suai sikit-sikit ya. Contoh macam nasi lemak. Nasi lemak kita sesuaikanlah dengan apa jenis lauk yang ada di luar negara tu. Okey, kalau asal nasi lemak ialah kita hanya makan nasi, ikan jenis goreng, sambal, telur rebus kan, timun sikit. Jadi kalau kita sekarang, jadi kita kena kalau kita nak promosi, kita ikut dengan kesesuaian budaya di sesuatu tempat. Ya. Okey, jadi kita ini untuk aktiviti. Okey. Jadi kamu boleh cuba kita ubah suai aktiviti kita ni. Kamu cari dekat internet contoh-contoh resepi Malaysia yang berada di luar negara, yang terkenal di luar negara. Ya, contoh macam kita nasi ayam asalnya adalah budaya masyarakat Cina, tapi kita telah dapat mengubah suai makanan ini menjadi makanan kesukaan rakyat Malaysia. Begitu juga dengan roti canai kan. Jadi kita nak macam itulah ya. Kemudian kita tengok sini refleksi penghematan penghantaran makanan menjadi popular dalam kalangan masyarakat Malaysia bincangkan. Jadi kalau kamu tengok, kamu ada Grab, Food Panda dan sebagainya, dan budaya makanan, penghantaran makanan ini menjadi popular, terutama lebih lagi bila kita berhadapan dengan masalah COVID-19 ni kan. Jadi benda tu dah jadi bukan budaya yang baru dah. Dia dah macam jadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Okey ya. Jadi cikgu harap kamu faham kita telah belajar empat jenis ya. Ciri individu lokal, sikap individu global, kepentingan menjadi individu lokal, kesan sekiranya individu tidak bersikap global. Ya. Jadi
kitab buku teks ini banyak dia punya aktiviti. Okey, untuk kelas yang akan datang, cikgu akan ambil satu aktiviti ini. Kita akan bincang mengikut peperiksaan punya soalan, iaitu cikgu nak ingatkan pada kamu, peperiksaan SPM kita ada 3 bahagian. Bahagian A adalah soalan struktur untuk 50 markah, bahagian B soalan esei 10 markah, dan bahagian C dua soalan esei, tapi satu soalan esei itu ada 20 markah. Jadi kalau 2 soalan esei itu ada 20 campur 20, 40 markah. Ya, jadi kamu kena mahirkan diri menjawab soalan esei sebaik mungkin. Ya, supaya untuk dapat A, kamu kena jawab soalan esei dengan baik. Ya, cikgu harap kita akan jumpa lagi pada kelas cikgu akan buat rakaman juga sebab sekarang ni cikgu tengah jaga SPM ya. Jadi cikgu tak boleh ikut jadual. Jadi cikgu buat rakaman dan kamu boleh tayang, dengar pada bila-bila masa yang kamu suka ya. Okey, harap kamu faham berkaitan dengan unit 2 insan bermoral, iaitu apa dia? Ukir nama di mata dunia, jati diri berpisah tiada. Jadi walaupun kita seorang yang hebat di dunia, dia secara global, kita juga masih lagi menanam nilai-nilai jati diri dalam diri kita. Jadi membentuk diri kita menjadi seorang yang lokal. Okey, itu saja dari cikgu. Terima kasih.